Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan hasil tugasan kami bagi kursus pengurusan projek kod LMCR 1462. Kumpulan kami terdiri daripada Wan Afifah Zakira binti Wan Loai, Siti Sarah binti Azali, Nur Hidayah binti Syukri, Anis Nazirah binti Nasir, dan Nur Alia Kalisha binti Amran. Tugasan kedua kami ialah membandingkan senarai aplikasi yang berada di pasaran. Senarai aplikasi yang telah kami pilih ialah MyGenius, MyMister, MyManager, Meshware, Lucidchart, Wisemapping, dan Coordinator. Aplikasi yang seterusnya ialah Wisemapping. Antara kelebihan Wisemapping ialah ia percuma, sangat kondensif untuk kreativiti, data peribadi pengguna selamat, untuk kegunaan umum, semua orang boleh menambah idea semasa perbentangan dan apps ini mudah digunakan. Antara kelemahan aplikasi Wisemapping ialah tidak dapat digunakan tanpa internet, tidak boleh memasukkan fail yang banyak kerana penggunaan adalah terhad, ramah sesawang agak mengelirukan dan ia tidak sesuai untuk pengguna yang baharu. Ini merupakan contoh peta minda bagi Wisemapping. Senarai aplikasi yang seterusnya ialah Lucidchart. Lucidchart mempunyai banyak kelebihan dan juga kelemahan. Antara kelebihan Lucidchart ialah sesuai dengan semua peranti. Ini bermaksud aplikasi Lucidchart boleh digunakan dalam Windows dan iOS. Selain itu, pengguna boleh mencatat nota tambahan semasa pembentangan. Lucidchart juga mudah digunakan dan boleh menyimpan banyak maklumat. Pengguna juga boleh menyumbang idea dan segala sumbang saran. Selain itu, pengguna dapat menilai idea mengikut hierarki kepentingan. Antara kelemahan Lucidchart ialah mengalami masalah untuk meminang gambar raja dan susah untuk mendaftar. Selain itu, pengguna juga tidak boleh berkongsi dengan orang lain yang tiada akses Lucidchart. Ini bermaksud pengguna perlu mendownload aplikasi Lucidchart sebelum menggunakannya. Ini merupakan beberapa komen yang saya perolehi daripada pengguna aplikasi Lucidchart. Aplikasi seterusnya ialah Meshware. Aplikasi Meshware ini mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri. Antara kelebihan Meshware adalah penggunaan aplikasi ini adalah percuma selama 30 hari. Selain itu, ia juga dapat mengesan perkembangan semasa alih bulan. Kelebihan yang terakhir adalah Meshware ini boleh memasukkan rakaman audio ke dalam data yang dibuat. Kelemahan Meshware yang dapat dikenal pasti pula adalah kos yang mahal selepas 30 hari penggunaan percuma. Seterusnya, Meshware ini hanya boleh digunakan sekiranya mempunyai rangkaian internet. Terakhir adalah pengguna perlu membayar versi terkini selepas versi lama tamat tempoh. Aplikasi MyMister mempunyai beberapa kelebihan dan mempunyai beberapa kekurangan. Antara kelebihan MyMister ialah mempunyai peta minda yang sempurna untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, melalui MyMister ini, semua rakan pasukan boleh bekerjasama dengan rakan dalam peta minda yang sama, iaitu setiap ahli pasukan boleh berkongsi link untuk berkongsi peta minda tersebut. Yang ketiga, boleh membentangkan peta minda walaupun dalam bentuk PowerPoint. Yang keempat, reka bentuk yang cantik, menarik dan kepelbagaian. Ini dapat menarik ramai pengguna untuk menggunakannya. Yang kelima, mempunyai semua perisian peta minda. Dan yang terakhir, aplikasi adalah percuma. Kekurangan MyMister pula ialah pelan versi percuma yang terhad, penggunaan peralatan yang terhad semasa pelan versi percuma, iaitu hanya 3 peta minda sahaja. Okey, pada slide ke-8, untuk aplikasi yang seterusnya iaitu MyGenius. Kelebihan yang pertama, dapat membantu mengatur mempersembahkan peta minda dengan lebih berkesan. Yang kedua, boleh mengekalkan peta secara langsung pada slide. Dan akhir sekali, merupakan alat yang sangat berguna untuk mengambil projek dari peringkat idea hingga ke pelaksanaan dan pengurusan yang berterusan. Untuk kekurangannya pula, yang pertama, app ini perlu bayar
Yang kedua, tiada versi Android dan versi iOS yang mempunyai kemampuan terhad. Dan akhir sekali, tidak ada versi percuma. Untuk app yang seterusnya, iaitu Mind Manager, kelebihan yang pertama, dapat membuat peta, carta dan rajah interaktif yang cantik. Seterusnya, memproses dan menyusun maklumat dengan lebih berkesan. Seterusnya, membawa struktur dan penjelasan kepada rancangan dan projek. Dan akhir sekali, dapat membuat peta, carta dan rajah interaktif yang cantik. Untuk kelemahannya pula, berguna untuk peta minda tetapi bukan aplikasi untuk melaksanakan pengurusan projek yang baik. Seterusnya, saya sukar menggunakannya semasa membuat pautan ke pangkalan data. Seterusnya, terlalu banyak iklan dan akhir sekali, sering melakukan penambahbaikan yang menyebabkan saya terpaksa membayar lebih. Aplikasi yang terakhir adalah aplikasi Cognisys. Aplikasi Cognisys menggunakan konsep peta minda atau mind mapping. Kelebihan yang dapat ditonjolkan adalah seperti mana yang kita tahu, peta minda amat mudah untuk difahami setiap ahli kumpulan. Hal ini kerana peta dengan mudah memaparkan isu terbuka dan item tindakan. Namun di sebaliknya terselit kelemahan. Yang pertama, ahli kumpulan tidak akan dapat mengetahui sekiranya perkaitan tidak sampai ke akhir peta. Yang kedua, apabila kehabisan sumber, data atau maklumat, maka tamatlah proses. Kami juga menyediakan contoh untuk menunjukkan perintah aplikasi ini berdasarkan penilaian yang kami peroleh dari laman web aplikasi itu sendiri. Berdasarkan contoh ini, terdapat dua aplikasi yang digemari dan mendapat balas yang baik daripada pengguna, iaitu MindMaster dan MindGenius. Dan aplikasi yang kurang digemari oleh pengguna ialah Cognisys. Kemudian, pada slide ini pula, selepas mengenarai dan mengkaji kelebihan dan kelemahan aplikasi-aplikasi ini, kami membuat keputusan untuk memilih aplikasi MindMaster kerana ia mempunyai banyak kemudahan yang diperlukan oleh pelajar. Okey, untuk kesimpulan, apa yang dapat dirumuskan, antara sebab kumpulan kami memilih aplikasi MindMaster adalah kerana aplikasi ini tersedia dalam 12 jenis bahasa seperti English, German, French, Spanish, Portugis, Dutch, Danish, Russian, Japanese, Italian, Simplified Chinese dan Korean. MindMaster ini juga mudah diakses kerana pengguna hanya perlu membuka laman web aplikasi ini di Google tanpa perlu memuat turun. Sekian, terima kasih.